Okey, tadi kita tengok Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, tadi kita tengok 3.1. Okey, tentang latar belakang sistem pemerintahan raja ataupun lebih spesifik adalah kedudukan raja. So untuk 3.2 adalah kedudukan institusi raja-raja Melayu ataupun kelab senang cakap kelab kelab raja-raja Melayu. Okey. Jadi kita akan tengok garis masa juga sama. Kita tengok modul awak. Saya macam bagi jadual kan. Okey, take note kat tepi tu garis masa dia. Okey. Tapi cerita dia bukan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, sebab masa zaman Kesultanan Melayu Melaka tak ada pertubuhan. Hanya Sultan Melayu Melaka yang memerintah semua negeri-negeri. Okey. Tetapi untuk pertubuhan dimulakan masa sebelum Perang Dunia Kedua ataupun penjajahan British. Masa bila? Okey, masa British membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB. Okey, pada masa itu berlaku tubuh satu persatuan kelab untuk raja-raja, tapi tak bagi kelab lah. Kita tukar dipanggil Duba. Okey, Duba. Dibentuk pada tahun 1897 semasa pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB oleh British. Duba adalah merupakan majlis persidangan ataupun pertemuan ataupun tempat mesyuarat raja-raja Melayu bagi 4 negeri sahaja, negeri Perak, negeri Selangor, negeri Pahang dan negeri Sembilan. Okey, sebab negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey. So, apa tujuan Dubai ini adalah pada masa ini adalah bertujuan untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dengan pihak British. Ini awal paling mula-mula sekali ditubuhkan adalah Dubai sebelum digantikan dengan perkataan lain. Okey, so selepas Perang Dunia Kedua, iaitu selepas semasa pendudukan Jepun, tak ada Majlis Raja-Raja Melayu sebab Majlis Raja-Raja Melayu ataupun Duba Persatuan semua tak ada. Semua tak ada. Kecuali Raja sebagai ketua agama Islam saja. Sebab semua tu diperintah oleh Jepun. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, semasa British datang balik, okay, jadi British kan macam saya kata tadi, British nak tubuhkan Malayan Union masa penjajahan kali kedua. So perlembagaan Malayan Union telah mewujudkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan ataupun The Council of Sultans yang terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Okay, cuba tengok syarta tu Ketua adalah Gubernur Melayu Union. Lepas tu ada 3 bahagian pentadbiran, Majlis Undangan, Majlis Eksekutif, Majlis Sultan-Sultan. Nampak kedudukan dia adalah bawah Gubernur, tetapi hanya itu saja. Sultan bukan jadi pemerintah. Macam awak tengok balik yang sebelum ni, sejarah je dia, Sultan bukan lagi ketua negeri. Sultan tak ada kuasa pada negeri. Semua tertakluk pada British. Itu yang menyebabkan Sultan marah. So fungsi Majlis Sultan-Sultan yang kononnya British nak buat ni hanya berbincangkan hal yang berkaitan dengan agama dan adat. Dan perkara dibangkitkan. Kecil je. Kuasa raja semakin kecil pada masa ini. Tapi sebenarnya British tubuhkan majlis ni untuk sultan-sultan berkumpul dan bincangkan benda ni, tetapi tak digunakan ataupun tak berfungsi kerana masa tu sultan sibuk untuk menentang British sebab tak setuju. Walau bagaimanapun majlis tidak pernah wujud kerana raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Okey, bila dah berjaya gantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, maka dikembalikan balik kedudukan raja. Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk menggantikan Malayan Union. Okey, dah tak ada Malayan Union dah. Okey, pembentukan ini memulangkan semula kedudukan dan kuasa Raja-Raja Melayu. So, majlis ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu. So, pengurusi akan ditentukan antara 9 orang Raja-Raja Melayu secara bergilir lah. Keputusan dan persidangan ini adalah rasmi kerana disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja. Okay. So, selepas merdeka, okay. Selepas kita merdeka, kan kita dah tukar konsep jadi raja berperlembagaan. Peranan majlis raja-raja dikekalkan, tetapi anggota dia bertambah.
bertambah. Kenapa bertambah? Tadi ada 9 orang sultan kan? Yang mana ada 9 negeri lah. Okay. Tetapi ada negeri yang tiada sultan. Jadi selepas kita merdeka, negeri yang tiada sultan iaitu Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli baru. Sebab walaupun Melaka dan Pulau Pinang tak ada sultan, tetapi ketua negeri pada masa ketua negeri adalah dipanggil yang dipertua, yang dipertua Melaka ataupun yang dipertua Pulau Pinang. Kenapa tak ada sultan? Tu saya rasa banyak kali dia terangkan. Tapi tak apalah. Kalau tak faham tanya. Nanti cerita tak panjang. Okey. Dan berlaku lagi perubahan ahli masa Majlis Raja-Raja ni semasa pembentukan Malaysia. Kenapa? Sebab kita ada ahli baru iaitu Sarawak dan Sabah yang menyertai Malaysia 1963 yang dipertua Sarawak dan Sabah menjadi ahli. Okey. Walau macam mana pun, walaupun yang dipertua Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak menjadi ahli dalam Majlis Raja-Raja, tetapi yang dipertua negeri tidak akan terlibat dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan di-Pertuan Agong. Maksudnya yang Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak takkan terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Maksudnya Agong dan timbalan yang Pertuan Agong mesti ada kerabat diraja. Gitu. Okey. So kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan, Majlis Raja mempunyai kuasa dan fungsi dan sistem raja berperlembagaan. Okey. Senang je. Umum je lah kita ambil. Majlis Raja pertama dia memilih yang Pertuan Agong dan timbalan. Okey, yang kedua adalah bersetuju ataupun tidak bersetuju. Okey, sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan. Boleh setuju dan boleh tak setuju, bergantung pada kuasa raja-raja memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu, menjadi rujukan sekiranya berlaku perubahan yang berhubung dengan dasar negara ataupun kedudukan istimewa orang Melayu ataupun Bumiputera di Sarawak, Sabah dan kepentingan kaum lain, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu, memperkenankan perubahan persebadan negeri setelah mendapat perkenan dari negeri. Okay, last sekali adalah memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Okay, ini pun secara umum je lah. Fungsi ataupun majlis raja, maksudnya banyak perkara yang boleh dibincangkan di antara majlis raja dan perbincangan di antara raja-raja Melayu menyelesaikan masalah-masalah. Okey. Dan setiap keputusan yang dibuat dalam Majlis Raja-Raja Melayu ini adalah menggunakan mohor besar raja-raja. Okey. Apa itu fungsi mohor besar raja-raja? Okey, kalau siapa pernah tengok cerita drama Korea yang terbaru ni, in The Queen, kan last sekali yang dia pergi curi cap mohor tu kan. Itu sebenarnya tanpa cap mohor undang-undang tak sah. Macam tu fungsi dia besar cap mohor ni. Dia benda yang besar lah sebenarnya kan. Sebab dia melambangkan kedaulatan dan kekuasaan Raja-Raja Melayu. Disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja iaitu Setiausaha Majlis Raja-Raja. Tujuan dia adalah untuk sahkan dokumen rasmi ataupun cap. Okay. So yang tadi tu macam chop lah. Dia macam chop kan. Macam tadi lah dia macam cap. So bawah permukaan dia adalah bentuk macam ni lah. Digabungkan 9 negeri. Lambang-lambang jatah negeri 9 tu dekat situ. Menunjukkan negeri-negeri Melayu membentuk kerajaan Malaysia. Okay. So buat soalan objektif. Dan ini okay, so kita pergi terus latihan. Alamak, dah nampak perlis 3.1. Okay, terus nombor 2 dulu Senaraikan negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan dan raja. Awak dah tahu dah, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dengan Sarawak. Okay, mana-mana dulu tak apalah. Okay, yang penting 4 negeri Kemudian negeri yang ada sultan, okay, label kat peta 9
Pertama, Perlis yang atas hujung sekali, bawah Perlis Kedah. Label lah, tulis kat tepi tu tepi peta tu. Lepas tu bawah Kedah Perak. Jangan tak tahu peta Malaysia pula kan. Bawah Perak Selangor. Okey, Sultan Selangor. Kemudian Negeri Sembilan kita, Johor. Okey, atas Johor Pahang, Terengganu, Kelantan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sabah Sarawak tak ada kan? Betul kan? So hanya Semenanjung sahaja yang ada Sultan. Okey, senang kan? Okey, untuk aktiviti 3.2, yang ini, zaman ini awak check balik tengok zaman itu terletak dekat zaman apa. Contohnya sebelum kedatangan Barat, zaman Kesultanan Melayu Melaka. So kedudukan raja, ambil tulis secara ringkas kedudukan raja ialah raja berkuasa mutlak, raja ketua agama Islam, raja adalah ketua kerajaan, raja adalah pelindung kepentingan kaum orang Melayu kan. Bolehlah kan, ringkas je. Okey, kalau Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua apa zaman apa. Okey, seterusnya sebab ini adalah TP3, membuat kronologi kesusunan kedudukan kuasa raja-raja. Okey, so boleh buatlah okey. Habis. So minggu ni saya tak ada Google Meet kerana saya terlibat dalam penandaan SPM. Jadi saya harap awak gunakan masa yang ada ini untuk siapkan modul. Masa bagi saya membebas sekejap. Okey. Masa yang saya bagi adalah sesuai dengan bagi besar sikit. Masa yang saya bagi sesuai dengan masa yang awak gunakan untuk siapkan modul. Jadi kalau awak tak siap, jadi awak bermasalah. Okey, sebab saya bagi kerja tak sikit sangat, saya bagi kerja tak banyak sangat. Jadi awak sepatutnya ada masa yang cukup untuk siapkan. Kecuali mungkin ada pelajar yang lemah esei, tu mungkin masalah sikit lah. Tapi untuk siapkan lengkapkan modul saya, selain esei tu, patutnya orang dah boleh buat lah. Sepatutnya. Okey, saya harap awak tolonglah calon SPM 2021. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini.